Allahu 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 Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alil kiram sahabin izam summa khususan Syekh Ismail wa thumma li masyayikhina wa li abaina wa li ummahatina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سائر الأبطال والأوتاد والأبدال والأنجا والأخيار والعرفاء وسائر أهل الله وللمشارق والمغاربها كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Muka surat 5 ya? Dan muka surat 11 kitab Rumi. Adapun rukun menyamak ya. Betul kan? Ya. Adapun rukun menyamak itu 4 perkara. Kat sini min alif hamzah. Dalam kitab lain min alif qaf. Mimnya alif qaf, menyamak. Di sini menyamak. Kan tak kisahlah janji bunyi saja kat ni kan. Maksud menyamak yang dikehendaki di sini ialah cara menyucikan najis mughallazah. Bukan cara menyucikan kulit. Sebab menyucikan kulit juga dinamakan menyamak. Jadi perkataan orang Melayu bila kata samak ada 2 makna. Satu, menyucikan kulit binatang daripada segala perkara daripada segala najis yang terlekat padanya. Apa tu? Urat dia, darah dia, daging dia. Tu dia. Dihilangkan tu semua, maka sucilah kulit tu. Boleh buat baju, boleh buat tali pinggang, boleh buat sejadah. Boleh? Sebab dia tak najis. Kalau najis baru tak boleh. Termasuk sucikan dia punya bulu. Jadi kulit semata-mata lah. Boleh tak pakai baju kulit untuk solat? Boleh lah. Jadi apa beza dengan sejadah tu? Logik dia gitu kan. Yang tak boleh ialah bulu binatang yang terlepas daripada kulitnya, melekat pada pakaian kita atau ada pada tempat kita nak bersentuhan ketika solat, membatalkan solat kita kerana najis. Seumpama bulu kucing. Bulu kucing yang terlepas daripada badan dia, melekat dekat tangan kita, kat baju kita, dikira menanggung najis yang tidak dimaafkan untuk sembahyang.
tapi dia tidak tapi dia dimaafkan untuk yang lainnya. Makna najisnya ada dua kategori, ada yang dimaafkan, ada yang tak dimaafkan. Dan menjadi berubah hukum dia dengan sebab musyaqqah. Dia adalah tuan kucing, macam Abu Hurairah, pembela kucing. Tak dapat tidak, mesti banyak bulu melekat pada diri dia, pada rumah dia, pada tempat dia nak solat. Sekira-kira dia dah bersih kan, tapi masih ada terlekat satu dua, dimaafkan bagi dia, tidak bagi kita. Dia kena faham hukum ni. Jadi orang ingat, ada ustaz kata bulu kucing tak najis lah. Itu dia cakap tapi tak habis. Jadi orang tak faham yang sebenar. Kadang-kadang kias dia pun tak kena. Dia kata Abu Hurairah sahabat Nabi suka kucing, Nabi pun suka kucing. Sahabat Hurairah tu mestilah dalam baju dia semua ada bulu kucing. Sebab dia suka taruh kucing kat dalam dia punya lengan. Lengan baju dia besar, dia masukkan kucing kat dalam tu, dia buat jalan. Abu Hurairah. Habis. Jadi samak ni cara nak mensucikan najis yang berat, yang mughallazah. Pertama, menghilangkan bau najis. Mana dia? Menghilangkan warna najis itu pada bekasnya. Yang pertama, menghilangkan warna najis itu pada bekasnya, yakni pada tempat yang kena najis. Jadi hilangkan warna dia dulu. Termasuk di sini ialah ain najis sebenarnya. Yang dikendaki di sini bukan saja warna dia, ain tu, ain diri najis tu sendiri. Contohnya najis ada dekat sini, stompok, bukan tisu lah, kena benda keras lah. Jadi buang teh ayam tu dulu, teh cicak tu dulu. Makna buang ain najis, ada terlekat sikit warna, buang, basuh-basuh dulu, kena hilangkan tu warna tu. Hilangkan dia punya warna tu. Satu, bekas dia kena buang, warna dia kena hilang. Dan yang keduanya, menghilangkan rasanya. Jadi kita tahulah rasa najis tu, pakai tisu lap pun kita tahu dia licin, bukan suruh rasa dengan lidah. Macam ni suruh rasa, dia rasa dengan lidah, jangan. Haram merasa najis, bukannya haram. Makan najis pun haram, walaupun darah kita sendiri. Darah luka dekat jari tu pergi sedut, pergi hisap pula. Darah aku tak apa, tak boleh tu, najis, hukum dia haram. Yang ketiganya, menghilangkan baunya. Jadi bau, warna dan rasa, ini adalah syarat sah untuk mensucikan najis. Tak kira najis apa dia, najis mughallazah ke, mukhaffafah ke, mutawassithah ke, kena hilang bau, warna dan rasa. Cuma kalau najis yang mughallazah ada kaedah cara basuhan. Baik, habis. Yang keempat dia, dengan yakin betapa syarat menghilangkan ain najis itu dahulu daripada basuh yang 7 kali, nescaya sempurnalah suciannya. Baik. Yang keempat, dengan yakin. Yakin di sini dengan zanni pun dah boleh. Tahap zan ialah tahap sangat kuat kepercayaan dia, benda tu dah suci, dah hilang. Kalau yakin 100%, 100% hilang. Pada baju kita yang berwarna putih kena darah, dah basuh air lalu pun kadang-kadang susah nak hilang. Warna dia susah hilang, rasa hilang, bau tak ada, dah bau darah, tapi ada kesan. Macam mana hukum dia? Sah basuhan tu, dimaafkan, diperbolehkan. Kemudian dia basuh, dia punya warna tak ada, rasa tak ada, tapi bau ada. Kan ada najis jenis macam tu, baunya tak hilang. Dah hari lalu confirm, dah yakin lah bersih, tapi ada bau sikit, dimaafkan. Tapi syarat dia kena basuh dulu lah. Yang ketiga, dia warna tak ada, bau tak ada, tapi rasa ada, tak sah, kena hilangkan rasa tu juga.
Macam umpama licin tu ada lagi. Ada lagi lah. Macam bercebok lah, orang cebok guna tangan kan. Ada rasa licin-licin lagi, selagi tu kena bersihkan. Tapi kalau yakin dia licin sebab minyak, makan sup lebih, dimaafkan. Kalau yakin tu dia zon dia, tahap dia. Ya. Kalau cebok tadi. Kalau kita tak mana-mana tapi tak sabun yang ni kan. So bau tu ada tu kan. Dimaafkan. Bercebok ni nanti sampai bab dia seronok baca. Sebab ada orang letak bercebok ni hukum macam-macam. Baik, qala musannif rahimahullah taala, bawah ni nanti ada bab dia. Sebab bab taharah mesti masuk bab istinja. Lagi? Mana dia tadi? Ni dia. Yang keempat ni yakin betapa syarat menghilangkan ain najis itu. Ain najis tu mana diri najis tu kena hilang tu dahulu daripada basuh yang 7 kali. Hilangkan najis dulu baru boleh buat kaedah basuh 7 kali tadi. Ada najis dekat sini, dekat selipar kita tu, najis anjing. Kita angkat tisu, kita buang. Ataupun kita gosok dekat tanah ke, sampai hilang air najis tu, tapi tanah masih ada. Kan? Dah hilang rupa najis, air najis, diri najis dah hilang. Yang ada selipar kita je. Barulah kita boleh praktikkan kaedah basuhan 7 kali. Salah satu daripada air yang 7 tu, air dia air mutlak. Basuhan pertama, kita campurkan dengan tanah. Kita basuh dekat tempat kena najis tu. 1. Ambil lagi 6 air mutlak, lalu dekat dia 6 kali. Kalau kita pakai paip senang. 6 kali lalu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup suci lah. Yang penting air najis tak ada dah. Adapun najis yang kecil itu hendaklah disucikan dengan air yang suci, lagi menyucikan bagi yang lainnya, iaitu air mutlak, atau dengan batu yang suci, tetapi hendaklah dengan 3 buah batu, atau dengan 1 batu yang ada bahagiannya 3 persegi lah, 3 penjuru, yakni 3 persegi. Batu itu lagi ganjil, lagi ganjil, bilangannya ganjil. Dengan 3 tak suci, tambah lagi 2, jadi 5. Maksud dia, alat untuk dibuat bersuci itu air 1, batu 1, 1 lagi tanah. Sini dia tak sebut tanah. Tanah yang kita gunakan tadi untuk mensucikan najis mughallazah tu, campur ke dalam air. Itu maksud dia. Bukan ambil tanah tu, nampak tai ayam, ambil tanah letak atas tai ayam tu, buang. Tak suci. Ada bekas najis lagi. Ada salah fahamnya seorang tu. Dia ustaz juga, mengaji juga, tapi dia salah faham. Bila dia baca dalam kitab cara nak sucikan najis, bahan dia air, tanah dan batu. Jadi ada satu ketika tu di pondok saya, dia datang, sebab dia ustaz ke, dia datang ziarah, dia datang nampak, alah ada najis. Dia cakap dengan budak-budak, ambil tanah, tanah boleh buat suci, tak payah air, kata dia. Dekat berenda surau. Sepati je saja nak tengok mana boleh kita terkah tu. Dia orang ngaji juga. Bukan ngaji kecil anak je, ngaji pondok kak. Seban dia besar, dia kocik ke seban dia. Dia pernah ambil tanah, dia letak kat atas najis tu. Budak-budak dah ambil tanah, dia yang buat. Dia angkat najis tu tadi, dia ambil macam ambil tisu, pak buang. Dia diam singgah, dia lalu air pula. Tak ada. Kata dah suci, dah suci dah. Sebab dia kata tanah alat, salah satu alat untuk bersuci selain air. Dia kata Syekh hantar salah faham ni. Asal tanah yang dimaksudkan sana, tanah yang dibuat basuhan najis yang mughallazah, kena guna tanah. Jadi dia salah satu alat untuk bersuci.
Mana suci yang tak buat macam tu? Tak sah. Untuk basuhan najis yang mutawasitah, anda kena lalukan air. Tak boleh pakai tanah, tak boleh pakai batu. Habis dalam tu, dalam hukum, boleh dia kata dalam kitab. Dia kata dalam kitab boleh pakai batu kan bersuci. Baik, macam mana nak pakai batu nak sucikan tai ayam tu? Awak tarik, ada bekas lagi. Jadi macam mana? Batu tu dihaskan untuk beristinja saja. Bersuci tapi dalam bab istinja, bukan dalam bab membasuh najis yang terkena pada kain, pada pakaian, pada tempat. Dia dah tersilap faham situ tau. Yang buat kerja. Ada juga yang salah faham. Kalau ada air, tak boleh guna batu. Boleh. Air ada banyak, tapi saja nak istinja guna batu. Boleh je. Tapi guna batu bersih tak? Mesti ada walsaki baki. Bila sujud bau tai. Tapi sah basuhan tu, istinja tu sah. Yang saya kata menarik tadi, ada orang mengajarkan kalau istinja kena korek sikit. Kena korek dalam setengah inci, dia kata kat dubur tu. Baik, ini salah. Siapa kata istinja kena korek dubur? Tidak, nanti kena seksa di yaumil akhirah, kata dia. Pandai dia mengkait-kaitkan hadis lah. Habis dah orang istinja guna batu, bersih tak dalam lubang dia? Dekat halakah dubur pun tak bersih sangat. Apa dah lagi yang kat dalam? Nak korek pakai batu? Menanah kawan tu. Dubur tak boleh. Jangan goyang macam ni, tak boleh. Kena satu lalu, satu hala je. Tekan pun agak-agak kan, kuat-kuat berdarah je. Baik, satu. Sekarang ambil batu lain ataupun batu yang ada segi banyak macam ni, boleh belah sini pula. Lepas tu belah sini terpegang. Ambil 3 batu senang. 1, 2, 3. Masih lagi ada bekas. Adakah perlu dikorek dengan batu? Tak perlu, Nabi tak suruh. Kalau dengan istinja batu tu yang tak berapa nak bersih, lulus istinjanya, ini kan nak air, dah tentulah bersih, nak korek lagi ke jadah. Korek ke dalam dubur sedikit tu membatalkan puasa. Ingat. Dan sekali-sekali ikut dengar ada ustaz cakap macam tu lah. Ada ustaz ni dia pandai-pandai tambah. Ya, biasa dengar kan? Kena. Sebab dalilnya bila istinja guna batu, Nabi tak suruh korek. Memadai dengan itu. Walaupun ada sekat, sedikit najis yang sedikit dimaafkan. Itulah konsep najis yang dimaafkan, iaitu najis yang sedikit. Lebihkan sedikit tu besar ibu jari kita ni, ada darah melekat dekat pakaian, tapi tak banyak, setitik. Darah nyamuk. Faham tadi? Apa nyamuk? Setitik je. Dimaafkan. Tak payah basuh. Kalau basuh baiklah, tak basuh dimaafkan. Tu dia konsep dia. Saya nyamuk tu tak? Besar ibu jari ni je, merebak dia tu setitik lah. Tak lebih daripada ibu jari punya kuku. Nisbah pada pandangan manusia ianya sedikit. Kalau ada manusia kata banyaklah darah, kena cuci. Tapi kalau pandangan manusia sikit je, sikit tu dimaafkan. Ya. Sama. So salah satunya air tanah, air sama tanah lah. Air mutlak lah. So, kalau kita lalu sungai atau air nanti kan, dan sungai tu tepi tu ada tanah. Ya. So kaki kita dah kena najis tadi. So kita celur je untuk pertama. Yang selebihnya tu air yang tak ada, air sungai juga lah, tapi yang ke tepi sikit. Okey, bagus pergi kat sungai, kena pula pijat tai balik bayar pasal hutan. Anjing jangan ada kat situ. Bila kena, macam nak buat, yang kena najis nak pegang pun tak nak. Pergi kat tepi tebing tu ada tanah, kresekkan kat labing tanah tu dengan air-air dia sekali. Tebing tu kan, dengan air-air dia sekali kan, hilanglah air najisnya. Dah kira satu basuhan lah. Lepas tu tak payah pergi tengah, kat situ juga ke, alih tempat lain ke, air keruh tak kisah, walaupun dia keruh.
lalukan 7 kali. Kita iktibar lalu tu, kita pergi depan, belakang 1, depan belakang 2, 6 kali lagi lah maksudnya. Cukuplah basuhan dia, sah. Qala musannif rahimahullah ta'ala lagi, kata dia, maka baca basuh yang 7 kali nescaya sempurnalah suciannya, habis. Adapun najis yang kecil itu hendaklah disucikan dia dengan air yang suci lagi menyucikan, iaitu takrif air mutlak. Air mutlak ni takrif dia air yang suci pada dirinya dan dapat dibuat untuk bersuci. Maknanya suci lagi menyucikan. Air yang musyammas pun sama, air yang suci pada dirinya dan dapat dibuat untuk bersuci. Panggil air yang suci lagi menyucikan, tetapi makruh digunakan kerana air itu telah terjemuh oleh panasnya matahari di negeri yang sangat panas, di dalam bekas yang boleh berkarat. Jadi air musyammas, dia mutlak kategorinya, boleh buat air semayang, boleh basuh najis, tapi makruh kerana dikhatiri membawa pada penyakit sopak. Yang lagi air yang suci pada dirinya tapi tak dapat dibuat untuk bersuci. Mana air yang suci tapi tidak menyucikan. Segala air yang muqayyad, termasuk sana air mustakmal. Air mustakmal. Air mustakmal pula takrif dia air yang suci tapi tidak dapat dibuat bersuci, iaitu air yang telah digunakan untuk membasuh anggota wuduk yang fardu pada basuhan yang pertama, bukan kedua, bukan ketiga, bukan anggota yang sunat. Macam telinga, air basuhan telinga, ambil balik boleh guna lagi untuk wuduk sebab dia masih mutlak selagi tak berubah bau, warna dan rasa. Kalau taruh kat telinga berubah jadi kuning, baik telinga banyak now, bolehlah hilang sifat mutlak dia, kan, contoh. Gitu juga basuhan yang kedua pada muka. Yang pertama tu, yang menitik tu mustakmal. Basuhan yang kedua tak mustakmal lah, walaupun saki-baki basuhan pertama ada, tapi dikira iktibar syarak tak mustakmal dah, dia mutlak. Jadi air basuhan yang kedua tak ada, basuhan yang ketiga tak ada, boleh guna pula untuk basuhan wuduk yang lain. Jadi air mustakmal tu bukan asal wuduk dia semua mustakmal. Hanya basuhan pertama. Anggota fardu. Mana fardu? Muka, tangan sampai siku. Ya tak? Sedikit air kepala dan juga kaki. Jadi basuhan tangan dan pergelangan tangan dia secara mutlak lagi tak ada balik. Mudah Jadi masa saya mengaji pondok dulu, ramai yang silap faham. Jadi bila kita ambil wuduk tu, kau tepi sikit, dia takut. Kenapa? Macam semua air yang bekas wuduk tu masuk kat gayung dia, habis. Dia kata kan, mustakmal. Cakap, kau ni betul lah, ngaji biar habis sikit. Dia ngaji satu hal, faham satu hal, kadang tak faham kan, jadi lain. Baik, qala musannif rahimahullah ta'ala. Lagi air yang suci lagi menyucikan bagi lainnya, atau dengan batu yang suci. Batu yang suci, tetapi hendaklah dengan 3 buah batu, atau dengan 1 batu yang ada bagiannya 3 penjuru, yakni 3 persegi. Batu itu lagi kasal, mana laginya ganjil bilangan dia. Ada lagi ni, para ulama menjawab pertanyaan terkait dengan isu semasa dalam bab menggunakan tisu untuk beristinja. Selain daripada batu, selain pada air, guna tisu. Ni, tisu ni lembut tapi sifat dia kasar, kesat. Bila dia kesat, dia lebih praktikal dan lebih baik daripada menggunakan batu ataupun kayu. Ulama bahas istinja tu selain pada batu, boleh guna kayu, boleh guna daun, tapi daun yang kesat, daun palas agak.
buat terlebih, melecet. Bukan zakat melecet, jadi buasir terus. Jadi guna tisu. Jadi tisu ni ialah sebenarnya alat untuk bersuci juga. Dikiaskan dengan batu, dikiaskan dengan kain, dibolehkan para ulama. Jadi kalau pergi dekat R&R, air tak ada, ataupun ada air, jenis dia punya jamban ni tekan cut pancut. Ada orang tak henti guna tu. Kali pertama dia diwujudkan, saya dulu saya adalah technician komputer. Jadi saya pergi ke Plaza Lauyat ni, KL tu. Saya masuk satu bilik air tu, mana kau punya paip ni? Pening kepala saya, tak jumpa paip. Paip tak ada. Sejak bila dia tukar ni, lama-lama sekali datang. Kacau ni, nak bersinjak tak ada ni. Tengok ada tisu, cantik, pakai tisu lah. Rupanya tekan tu dia keluar. Saya pun ni apa ni, tekan pun terpancut. Awam punya kerja ni. Dia tak ada buat baik, ada senang punya, saya buat susah. Tapi bagi tu senang lah kalau orang dah biasa guna agak. Macam-macam. Ada juga pakai sensor. Lepas tu kat sensor tu ada kamera. Dia pun teknologi macam-macam. Qala musannifu rahimallahu ta'ala. Baik. Ya, jadi boleh guna tisu. Jadi orang kita panggil lah, orang Cina berak tak cebok. Sebenarnya dia bercebok lah tu. Tisu tu cebok sebenarnya. Istinja bahasa Arab, bahasa Melayu cebok lah. Tak payah basah kan? Tak payah basah. Kalau basah tak sah. Tak boleh. Tisu basah tak boleh. Bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun, yang hanya menyusu ibunya saja, boleh pakai tisu basah. Kalau bayi tu perempuan atau dah makan susu lembu, susu kambing, susu soya, dah tak boleh dah pakai tisu basah tu. Dia kena lalukan air. Tapi sianlah bayi umur berapa, baru 3 bulan nak kena basuh dia, sial dia. Kita ni boleh tak kita pakai tisu? Boleh saja, sebab bukannya bawa dia solat. Kan? Boleh. Spray tu boleh. Spray mengalir air boleh. Macam ambil wuduk tu. Syarat spray, mesti kita spray tu sampai molekul air tu boleh mengalir. Kalau dia letak, dia statik kat situ pun boleh. Ambil tangan, lalukan. Jadi lalu tak boleh angkat-angkat. Lalu sampai rata tu sah. Sebab tu senang kalau orang pergi Mekah, bawalah spray yang kecil pun tak apa, cukup. Kecil je, tak payah besar-besar je ni kan. Besar tak cukup lah. Kawan saya depan Kaabah, dia kita tawaf, dah masuk waktu kan. Dia punya zawajat dia, polis dia tu yang halau kita lah kan. Jadi semua orang akan pergi kat saf, termasuklah dia. Dia pun kata dah batal Ismail, jalan nak ambil Ismail Ustaz. Boleh, saya duduk sebelah dia. Dia spray dah siap ya. Alhamdulillah. Datang satu Mina ni, perempuan pegang kepala dia, pam. Berjalan pegang kepala. Perempuan jadi hitam ni. Muka ganas, bengis. Dia cakap, aku dah duduk ni, di kepala botak. Kalau pegang ke rambut tak batal. Dekat kulit rambut dia. Dia kena ambil Ismail lagi. Sabar Syekh, hantar jangan cakap bukan-bukan. Sangka baik. Lagi hantar sangka buruk, lain jadi dia. Ya ke? Ya, aku angkat lagi. Allah nak bagi pahala lebih. Jaga kan. Jadi pakai spray cukup. Qala musannif rahimallahu ta'ala. Baik, adapun syarat istinja, yakni syarat sah bercebok dengan menggunakan batu itu 3 perkara. Ni ada syarat dia kalau nak guna batu. Yang pertama, bahawa adalah najis yang keluar itu jangan kering. Najis tu kering langsung tak berair. Macam mana? Yang pertama, adalah najis yang keluar itu jangan kering.
Habis nak basah. Habis nak cair. Cair pun ada syarat dia. Kalau dia melebihi halaqah dubur, dah tak boleh dah pakai batu. Ada kan orang berak sakit perut, cirit, bukan cirit lagi, meletup, bersepar dekat apa, dah tak boleh pakai batu dah tu, kena pakai air. Sebab najis telah terkeluar daripada kawasan dia. Yang keduanya, bahawa adalah najis yang keluar itu jangan berpindah daripada tempatnya kepada yang lain. Itu maksud dia, jangan berpindah. Yang ketiga, jangan mendatang atasnya najis yang lain. 2 kali najis. Contohnya, dia berak sekali dengan kencing, kencingnya meleleh pergi dekat dubur, dah jadi double najis kat situ. Dah tak boleh guna batu dah, dia kena guna air. Demikianlah syarat istinja dengan batu. Tu kalau guna batu tu syarat dia. Kenapa yang kering tak boleh pula? Nak tanya tak kenapa kering tak boleh? Sebab najis yang kering, dia tidak melekat pada dubur, dia ada di dalam lubang dubur tu. Jadi tak perlu istinja guna batu. Jadi kalau dia berak kering betul, tak perlu cebok dah. Pasal apa? Tak melekat kat mana-mana. Dia ada di dalam kawasan halaqah dubur, jadi tak ada masalah. Ini masalah bila najis yang normal, dia masih ada saki-baki. Jadi guna batu, tetap ada ketinggalan saki-baki sedikit, tapi dimaafkan. Tu beza. Jadi sebenarnya antara batu, kayu dengan tisu, baiklah tisu. Keras, jenis keras. Jenis apa sakit apa orang panggil apa? Bukan cirit, sembelit. Sembelit dia jadi macam tai kambing. Mana ada dekat dubur, dia tak melekat kat dubur. Wala musannif rahimahullah ta'ala, bercerita tai pula bagi ni. Baik, dia nak makan dah. Habis. Adapun syarat istinja, yakni syarat sah beristinja, bercebok dengan air, itu 3 perkara. Yang pertama, dengan air yang suci lagi menyucikan, iaitu air mutlak. Dan yang keduanya, jangan ada yang menegahkan air pada tempat basuh pada istinja itu. Jangan ada benda yang menghalang air untuk sampai dekat tempat istinja tu. Umpama ada cat pula kat dubur dia, dia akan mengganggu kan. Dia kena sampai kulit. Dan yang ketiganya, mengalirkan air kepada tempat istinja. Ini paling penting, mengalir air tu. Demikianlah syarat istinja dengan batu dan air. Habis. Bermula fardu istinja itu iaitu 4 perkara. Fardu makna rukun istinja. Tadi syarat sah istinja. Yang ni rukun istinja tu. Yang pertama, menghilangkan rupanya. Jadi fardu istinja ataupun jenis fardu ataupun rukun ni, dia tak sama dalam bab haji, umrah. Fardu lain, rukun lain. Tapi dalam bab lain pada itu, fiqh dia sama. Rukun dengan fardu benda yang sama. Anggota rukun wuduk ada ini. Anggota fardu wuduk ini juga benda yang sama. Jadi kalau orang itu menyembelih haiwan seperti ayam ke lembu ke, dia ada rukun dan dia juga ada syarat sah. Kalau rukun sembelihan senang. Satu, sembelihan tu kerana Allah. Yang kedua, disembelih orang Islam atau ahli kitab, ya. Jadi yang ketiganya, putus urat merih. Itu je rukunnya. Tapi syarat sah dia beza. Hendaklah dia mati kerana sembelih. Ini sebut dalam kitab Mata'ul Badrain. Jadi kalau orang itu sembelih seekor ayam, campak dekat jalan raya dengan meronta-ronta yang kuat, dipanggil haya mustaqirrah,
dia tengah meronta-ronta tu, datang satu motor budak ni macam pelesit di bawah, dia langgar wayang tu, mati terus. Maka menjadi bangkai. Kerana apa? Dia mati bukan sebab sembelih, mati sebab kena langgar. Jadi sebab tu kalau beli kat kedai ayam, lepas sembelih, dia pergi campak dekat dalam tong. Sebenarnya banyak campak dalam tong, masih lompat-lompat, yang kat bawah tu kena timpa. Dia mati sebab tertimpa tu, jadi bangkai. Ataupun dia campak dekat dalam air, mati lemas, jadi bangkai. Ataupun teknologi moden sekarang, gantung ayam, taruh, celup dekat air karen, celup, dia naik, dia menggelitik, dia panggil haya masbuh. Maknanya dia panggil masih lagi haya mustaqirah, ada rontaan juga tapi tak kuat, tapi dia agak kuat. Ikut iktibar lah, masih ada nyawa yang agak kuat. Sekira-kiranya kalau tak sembelih, dia boleh hidup balik. Tu maksud dia. Bila dia lalu, tukang sembelih, satu jalan, dia jatuh kat mana? Kalau lepas sembelih tu dia mati ketika itu, sah sembelihan dia. Tapi dia tak mati ketika itu, dia hidup lagi, dia masukkan dalam air panas untuk buang dia punya bulu. Dia mati sebab rendam air panas, jadi bangkai. Najis, haram makan dia, gelap hati. Yang ni ada payah sikit. Jadi orang yang jaga, pegawai syarak yang jaga tempat-tempat sembelih macam ni, dia kena fokus. Kalau tak boleh baik. Tu syarat sah sembelihan dia ada beza dengan rukun dia. Syarat sah sembelihan Kita sembelih tu, putuskan ni kepala tu. Kalau kita sembelih terputus kepala, tak apa, dia cuma makruh halal sembelihan tu. Dengan ada kes dulu hari raya, ini perempuan ni polis, dia nak belajar sembelih, dia sembelih putus kepala kambing, kepala lembu putus. Terror tak terror lah, agak dia tak terlampau. Nak yakinkan diri dia, putus urat beris tu, dua urat tu putus dengan kepala-kepala sekali. Terkejut orang, tapi sah tu pembelian tu. Tak ada masalah, boleh makan. Qala musannif rahimallahu taala, lagi sikit. Kat jam 11 5 minit lagi, sekejap je masa berlalu ni. Baik. Yang pertama, menghilangkan rupanya. Ini lain. Baik, bermula fardu istinja itu 4 perkara. Yang pertama, menghilangkan rupanya, iaitu ain najis kena buang dulu. Yang kedua, menghilangkan rasanya. Dan yang ketiga, menghilangkan baunya. Saya dah hurai dah. Kalau masalah ni kalau ada bau saja tapi rasa tak ada dah, saya dah urat. Dan yang keempat, dengan yakin. Yakin ni sekurang-kurangnya zanni. Demikianlah fardu istinja. Inilah niat dia. Nawaitul istinja'a minal bauli wal fa'iti fardun alayya lillahi ta'ala. Itu niat dia. Artinya, sahaja aku bersuci daripada kencing dan berak, fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Itu niat istinja. Jadi kalau ada orang basuh dia tak niat, macam mana? Sebenarnya orang mencebok, mana ada niat, nawaitul istinja, mana ada. Ini lafaz niat dan ini adalah kesempurnaan niat. Bila dia niat macam ni, jadi ibadah. Bercebok dia tu jadi ibadah, dapat pahala. Tapi kalau dia semata-mata basuh, tak ada niat apa-apa, basuhannya jadi hilang bau warna dan rasa tadi, sah basuhan dia. Dah sah dah, cuma tak dapat pahala ibadah. Dia beza niat dengan tak niat. Jadi mulai ni niat tu tak payahlah nama itu istinja tu, tak payah dah. Sebelum macam semayang usolli kan, ni dalam jamban ni agak-agak lah. Jadi yang jamban hati je, niatkan dalam hati je kan. Saja aku beristinja fardu atas kerana Allah. Ya.
ataupun saja aku bercebok, bahasa Melayu dia, kerana Allah, settle. Habis. Baik, artinya saja aku bersuci daripada kencing dan berak fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Inilah yang diniatkan pada ketika sudah selesai daripada qada hajat. Dah selesai baru nak niat, tak sah. Sebenarnya dia ada doa selepasnya. Apa doa istinja? Ya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi fahassin farji minan fawahij. Itu doa dia selepas pada qada hajat. Tapi dia punya fadilat di doa ni apa? Terlepas daripada penyakit nifaq. Heran kan? Cuci bawah, tapi dia punya doa makna lain. Ya Allah ya Tuhanku, apa dia lagi? Allahumma tahhir qalbi, ya Allah ya Tuhanku, sucikanlah hati aku, bukan dubur aku, kan? Lagi minan nifaqi, daripada penyakit munafik. Lagi fahassin farji, dan cantikkanlah, maknanya jagakanlah bagiku akan kemaluanku, minal fawahish, daripada segala benda yang keji, maknanya terhindar daripada buat pekerjaan yang tak elok lah. Sebab itu kalau kita nak ikut jalan sufi, nak membersihkan hati daripada penyakit munafik, daripada penyakit sombong, riak, ujub dan sum'ah, cuci jamban. Lagi dekat masjid, volunteer, tak payah gaji, bukan nak tutup siap tak. Kita pergi cuci jamban tu, bawa sabun sendiri, bawa Clorox sendiri, orang tak nampak lagi baik. Khidmat di rumah Allah. Selain nak pilihlah jamban baik, basuh jamban tu, insya-Allah hati kita Allah akan bersihkan daripada penyakit. Penyakit hati, fi qulubihim marad tu. Kalau tak boleh dengan cara tu, nak hilangkan penyakit takabur, riya, ujub dan sum'ah ni juga, dengan berbuat satu pekerjaan yang mulia tapi nampak hina. Apa dia? Kutip derma dekat pasar malam. Kerjaan tu mulia sebab dia kutip derma untuk madrasah, untuk masjid, untuk orang miskin. Tapi dia akan menghinakan diri kita. Maksudnya diri kita hilang sifat riak, ujub dan takabur. Sebab apa? Pekerjaan tu dia mulia pada hakikat dia, tapi nampak hina pada orang. Apa ni minta-minta duit, pakai baju komen lawa lagi, minta derma pula. Contoh kan? Tak apa, biarkan. Tu salah satu cara untuk orang sufi nak hilangkan penyakit hati. Mulai ni buat tengok, pergi kat pasar, aku nampak dak Mina dah kutip derma lah, siannya dia. Orang kan, padahal nak kalau dia bawa Mercedes lagi cantik, bawa Mercedes parking, tak derma tengok. Masya Allah, kan senang tu, tak senang, susah. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Nak ada kawan pula mulut memang tak boleh jaga punya, habis satu kampung ni kau bawa. Tapi insya-Allah akan hilanglah penyakit-penyakit hati kita tu. Buat lagi dan lagi. Habis pada satu ketika saya selalu lalu dekat Taman Seri Gombak tu, saya duduk Taman Seri Gombak. Jadi ada pasar malam. Kat roundabout pasar 6 tu, pasar 7 tu. Pasar 5 pasar 5. Tadi roundabout dia, saya tengok dia nampak satu orang pakaian dia cantik, dengan jubah serban dia kemas. Saya kata, ni kau orang biasa ni, tapi dia kata derma. Dia kam diri, dia duduk kat situ, dia hampau. Cakap, Masya Allah, ni orang-orang tengah tarbiyah hati aku. Tapi bagi saya kan, masing-masing lah kaedah. Ada dengan jalan zikrullah, ada dengan jalan khidmat, dan sebagainya. Dalam dunia ni, kita ni, hamba-hamba Allah ni, martabat seseorang itu Allah angkat dengan banyak cara. Kalau ahli ilmu, dengan ilmu dia, dengan amalan dia. Ada orang dengan sebab banyak baca Quran dia, Allah naikkan darjah dia. Ada orang dengan sebab banyak zikir, tasbih dia,
tahmid dia, Allah naikkan darjat dia. Ada orang dengan sebab istiqamah bangun malam dia dan buat solat duha dia, Allah naikkan darjat dia di sisi Allah. Ada orang dia tak mampu untuk beribadat malam, kurang baca Quran, tapi Allah nak juga darjat dia naik. Dia suka bersedekah, Allah naikkan darjat dia. Ada orang tak ada kemampuan bersedekah, apa pun tak boleh, malas ibadat, Allah nak juga naikkan darjat dia. Allah bagi dia penyakit, dia sabar dengan penyakit, darjat dia naik. Jadi setiap orang tak sama cara dia nak muraqabah dengan Allah, nak ambilkan diri dengan Allah tu tak sama. Jadi tak payah tengok ikut orang, apa yang Allah kurnia kat kita tu, janji benda tu baiklah, kita nakkan kebaikan lah. Itu cara dia. Dah tahu kita jenis pemalas ibadat, pemalas baca Quran, cari jalan lain untuk muraqabah dengan Allah. Itulah dia. Ini tak sama. Kadang-kadang dengan ringan tulang tolong orang. Kadang-kadang Allah naikkan darjat seseorang tu dengan khidmat dia pada ibu dia. Sebab khidmat dia pada ibu dia tadi, Allah naikkan darjat dia tinggi. Seperti Uwais Al-Qarni dan sebagainya. Uwais Al-Qarni tu ahli zikir lagi, khidmat dengan ibu lagi. Qala musannif rahimahullah ta'ala, ada orang dengan jalan talibul ilmi, Allah naikkan darjat dia. Macam ibu-ibu semua Allah naikkan darjat sebab mengajilah. Kalau meninggal masih mengaji ni, dikira mati syahid orang tu. Kelebihan dia, Allah akan angkat azab kuburnya sampai yaumil qiyamah. Jadi niatlah mati dalam bentuk ilmu. Ya Allah, matikan aku dalam bentuk ilmu, syahid. Kelebihan dia tu besar, ya. Lagi, adapun hadas itu terbahagi atas dua bahagi, wallahu a'lam bishawab. Ya, akan datang terbaca bab hadas pula. Jadi kesimpulan dia, beristinja ada 3 alat kegunaan untuk beristinja: air, batu dan tanah. Dan dicampur lagi dengan benda-benda moden pada zaman ni, seperti tisu, kertas yang kesat boleh, kertas pasir. Menangis kau tu. Allahuakbar. Ada soalan tak? Kalau masalah yang tak hilang bau dimaafkan, tadi lah terima kan? Apa hilang bau dia tak hilang? Ya, dimaafkan. Tak, bau ada level bau macam ni yang boleh. Pasal kalau kita pakai zaman dulu pakai film, sekarang dah tak ada pakai. Ya. Kita tinggal elah kan. Dah cuci lagi, bau elah. Dah jemur pun bau elah. Ya, betul. So sampai berapa mana level bau yang Iaitu level bau kebiasaan. Tu dimaafkan. Kalau ada jemur pun tak hilang, tak basuh dengan bersih kot, dah tak ada bau, rasa tak ada dah, dimaafkan. Boleh. Satu lagi, baja daripada najis kan, najis ayam ke najis lembu kan. Kadang-kadang kita baja tu tak hilang bau dia kalau kena dekat kita punya pakaian. Dia dah basuh dah, tapi dia still ada bau tu, dimaafkan. Ada soalan lain? Tadi kucing ada bela seekor je, tidak musyaqqah, maka wajib pastikan tubuh badan kita tidak ada bulu yang melekat dan tempat solat kita tak ada. Dan jika sekiranya lepas bagi salam nampak ada satu, wajib ulang solat. Ada semut yang mati dikira bangkai. Kalau ada pada poket kita, pada pakaian kita, tengah solat, dia membatalkan solat tu. Kalau dalam air, buang semut tu, boleh minum. Itu pun ada syarat. Semut tu jatuh sendiri, bukan kita saja letak. Ya kan? Dah masak lauk gulai kari kebalikan, nampak pula ada semut seekor. Alamak, najis aku punya kuah ni. Tak. Angkat dia buang. Ya.
Kalau dalam gula, pastikan dia tak ada dalam gula baru taruh air. Tapi ialah dia menyuruh ke dalam gula tu. Lepas godak, alamak ada. Tak boleh lah. Dia kira kita masukkan. Dia masuk sendiri tak apa, kita masukkan tak boleh. Kenapa? Kita fikir juga kenapa tak? Semut juga. Kalau dia jatuh sendiri, dia tak akan mengeluarkan cecair untuk perlindungan diri dia. Tapi kalau kita masukkan, dia anggap musuh sedang serang dia. Dia keluarkan cecair tu yang benak kepala otak tu. Sama dengan lalat. Lalat, satu sayap kanan dia ada penawar, kiri dia ada racun. Dia kalau jatuh ke air ke apa, dia akan jatuh sebelah kiri. Lalu Nabi suruh tenggelamkan seluruh badan dia dan angkat buang. Bukan tenggelam terus makan. Tenggelam, angkat buang. Boleh minum air tu. Jadi penyakit daripada lalat tu, umpama penyakit tahun tu, insya-Allah terhindari dengan penawar yang dia bawa sekali. Ya. Ya. Tuan tu adakah dia seorang saja atau ahli keluarga dia semua? Di mana tempat ada banyaknya kucing tu, seluruh family dia lah. Ya, kecuali orang yang datang. Maknanya kita yang datang tu maknanya walau satu pun dia tak boleh. pada kita tak boleh. Tak boleh, kena buang. Jadi orang yang datang dia bukan ahli kucing, dia suka tengok kucing je. Jadi dia ziarah kita ke apa, melekat bulu tu, dia kena buang. Jadi kalau kadang tuan rumah tu berapa ekor kucing yang boleh menyebabkan dia masyarakat dengan macam seekor tadi tak memada, jadi berapa ekor lebih? Sekurang-kurangnya 3 ekor. Sebab dia wakil makna jamak. Jamak tu 3 ke atas. Wallahualam. Kalau seekor je bela kucing Parsi, seekor je, apa dia susah ni? Bulu dia pun ketul-ketul je. Tenang buang. Lain? Ustaz, kalau kita tak bela kucing tapi jiran kita bela kucing, kucing tu datang dekat rumah kita, tersepak ke depan, macam mana? Dia kira kita bukan ahli kucing. Bila bukan ahli kucing, kena jaga bulu dia. Maksudnya kalau ada bulu terlekat dekat sejadah kita, kita semayang terkena dengan dia, tak sah semayang kita. Kita kena ulang balik. Orang tadi banyak depan masuk. Depan rumah tak apalah, jangan dalam rumah. Tak, kalau kita dah lama kan kita kisih-kisih kat lelaki kita. Okey. Kalau kucing orang duduk dekat rumah kita, kita reda dengan kehadiran dia, dia dikira juga musyafah atas kita. Ni lain lah datang seko balik tak ada hal. Ni kalau dah memang berkumpul situ, kita pun suka. Jadi macam pembela kucing jugalah. Ya. Lagi? Ya. Bola. Kola. Habis wuduk pakai gayung. Boleh? Ambil wuduk guna gayung, jangan celup tangan ke dalam. Macam filem Lion of the Desert. Kan ada Omar Mokhtar, dia ambil wuduk dekat kemah, kan pakai gayung je. Tak boleh, celup macam tu tak boleh. Dia kena taruh. Pastikan. Lepas tu air basuhan pertama jangan terpecik balik dalam. Sebab timbangan dia tak cukup 2 kolam. Tapi kalau dia kolam wuduk, angkat je lah kat situ, jatuh masuk balik pun tak apa. Apa ibu tadi? Ustaz, kalau busi berdarah tu macam mana? Kadang kita termakan, terasa darah. Baik, kalau benda daripada dalam, selagi dia tak keluar melebihi had bibir, keluar ni bibir merah kan, melebihi had ni, selagi tu dia masuk balik tak masalah. Masuk darah orang penyakit gusi tadi tu, dia maafkan. Yang tak boleh, dia dah keluar sedut balik. Kan, yang tu dia akan membatalkan. Tak sama dengan dari luar masuk dalam terus batal. Dari luar masuk dalam telan batal. Tak telan tak batal. Puasa, bab puasa dan solat sama. Masih dalam bibir tak ada masalah. Ya, kalau dia mengalir ke bawah batal. Di antara yang membatalkan sembahyang ialah najis.
Tapi najis kalau diam pada tempat dia, seperti luka dekat lutut, dekat situ saja dia tak mengalir, dimaafkan. Tapi tengah solat pecah nanah, dia mengalir, batal. Walaupun ada luka mengalir, batal. Batal, mengalir batal. Jadi kalau tak nak mengalir, tampal. Dia hanya meresap dekat kapas saja, tak apa, dimaafkan. Baik? Kucing tadi. Kucing memang kita pelihara hari semayang tu. Dia menggayang ayam di duduk. Ni saya suka soalan. Dia duduk kat sejadah. Sebab saya pembela kucing juga. Kucing saya nama dia, apa nama dia? Pasal kan tak ingat nama dia. Asal anak saya dah kebas. Dulu saya bela dia. Sekarang anak saya angkat bawa pergi rumah lain lah. Ada rumah ada 2, bini 1. Rumah 2. Jadi sebab rumah dulu arwah mak duduk. Rumah tu saya bina. Saya bina rumah banglo 2 tingkat untuk mak saya. Jadi bila arwah mak dah meninggal, adik-beradik semua ada rumah sendiri. Jadi mak memang kata ni ambil lah, dia bagi saya lah. Nasib sebab rumah pun saya buat sendiri kan. Jadi daripada kosong tu anak saya perempuan duduk sana. Jadi dia bawa kucing saya tu, dah bertahun rindu saya. Jadi kucing saya tu dia bulu dia panjang lah. Dia British long hair. British long hair dia pegang. Itulah, jadi macam mana dia ni kalau kita tengah solat, dia suka datang duduk atas riba. Kucing selagi bulu dia tak keluar daripada baju daripada kulit dia, selagi tu sembahyang kita sah, tak batal. Habis dia tak cebok. Ya, memang dia tak cebok, tapi cara kucing cebok ialah dengan jilat. Jadi ada tak baki najis pada tubuh dia? Tak ada. Dia kira suci. Jadi kalau dia duduk atas kita, tak batal kita punya solat, melainkan dia lari ada bulu, batal. Kalau kita tahu lepas tu kita ulang solat. Ulang balik. Ya. Macam kalau kita jaga ubat dia, vaksin dia, bulu dia kuat, payah dia nak tanggal lah. Yang dia ni tak jaga ni lah, bersepah bulu dia. Wallahu alam. Lain? Ada nasi yang terlekat di gigi, telan, batal. Puasa pun batal, solat pun batal. Boleh buang. Boleh je isyarat ludah sebelah kiri. Tapi sebaiknya pakai tisu lah. Ni ada orang sebelah ludah. Tunggu lepas salam aku lempang. Boleh keluarkan. Tapi jangan keluar letak tempat sejadah tu kan. Habis orang sujud macam mana? Sebabnya daging kan, daging bawah. Lain soalan? Dapat wajib-wajib. Kalau dah ambil wudu, lepas tu nak mandi tu dah bersihkan, lepas tu ambil wudu, nak mandi tu perempuan kena campur. Ya. Kalau campur dia terkencing, lepas tu dia kena wudu semula tu, niat balik semula tu. Bagus soalan ni. Kaedah mandi wajib. Ada orang kata ambil wuduk dulu baru mandi. Kita ikut cara Nabi SAW. Nabi memang ambil wuduk, tapi pada basuhan kaki Nabi tak teruskan. Nabi akan mulakan mandi wajib daripada pihak kanan sampai pada basuhan kaki, dikira basuh sekali wuduknya. Maka mandi wajib seumpama Nabi ni seolah-olah telah ambil hadas besar, dapatlah hadas kecil. Kita pula ambil wuduk dulu, kemudian baru kita mandi. Kita kena jaga perkara-perkara yang membatalkan wuduk sepanjang mandi tu. Kalau terkencing, perkara yang membatalkan wuduk, maka wuduknya terbatal. Jadi persoalan, ulama sebut dalam kitab fiqh, contohnya kitab Idaman Penuntut jilid 1, Syekh Abdul Ghani Yahya. Orang yang ambil hadas besar sekaligus automatically akan dapat hadas kecil walaupun dia tak angkat wuduk. Itu pendapat dia. Dan pendapat dia ni bersandarkan kitab besar ulama fiqh mazhab Syafi'i, iaitu kitab Bujairimi Iqna. Kemudian dalam Syekh dipanggil Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dalam kitab dia Syarus Salikin jilid 1,
Dan jilid 1. Dan kitab ni pula dia ambil daripada karangan Al-Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah, kitab Ihya Ulumuddin. Pendapat dia, bagi orang yang ambil air sembahyang hendaklah menyertai wuduknya dan wajib menjaga perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk. Jadi kalau dia pegang farasnya batal dengan tapak tangan, batal wuduknya, dia mandi wajib saja lulus, wuduknya tak ada. Nah, jadi dua-dua pendapat ni boleh dipakai. Jadi kalau kita nak mudah, ambil pendapat tadi daripada Syekh Abdul Ghani Yahya, dia tu mandi wajib sekaligus dapat wuduk, walaupun maksud waktu dia mandi tadi dia pegang sana pegang sini, dia tak terkentut bagai, tapi dikira sempurna je basuhan hadas besar, dikira terangkat ada kecil. Itu pendapat dia. Tapi jalan sufi seperti Syekh Abdul Samad Palembang, Imam Ghazali ni, kalau kita ambil wuduk, kalau kita mandi wajib, pastikan jangan buat perkara yang membatalkan wuduk. Kalau tak, hanya lulus hadas besar saja, hadas kecil tak lulus, kena ambil wuduk semula. Jadi kalau saya suka ambil pendapat yang kedua, dia lebih cermat dan lebih baik bagi kita. Jadi hati-hatilah, jangan buat perkara yang membatalkan wuduk ketika mandi wajib. Mandi wajib tu tak kisah kentut ke berak ke apa, lepas tu sambung balik ke, dia tetap sah. Jadi basuh seluruh badan dia rata dengan air sampai air, kan. Wallahu a'lam. Lain kalau dia letak dia wajib dengan wajib, tapi masa dia kencing itu keluar dia punya air dia. masa dia kencing, Tak, masa dia tengok keluar mana kencing tak tos lah. bukan kencing, air yang air sama tu lah. Allah tu kena sebut air mani. Baik, bagus Dia bertengok. Bila dia bertengok keluar. Yang paling best sekali tengah rukuk dan sembahyang keluar. Apa keadaan macam ni? Baik. Sebenarnya mandiannya sudah pun bersih, sudah pun suci, sudah pun lulus. Cuma saki-baki air mandinya masih ada dekat saluran. Jadi macam mana? Kalau keluar dia, adakah dia membatalkan mandi wajib tu? Tidak. Mandi wajibnya tetap ada. Jadi persoalan dia keluar sesuatu daripada dua jalan, wuduknya batal. Keluar goli pun batal. Ini kan air mani sama. Tapi dalam masalah ni, kalau dia sedang sembahyang, bila rukuk keluar air mani, batal sembahyangnya, tak perlu mandi wajib, cuma perlu ulang solat saja. Sebab ambil wuduk balik dan ulang solat. Kerana dia adalah perkara yang membatalkan wuduk, tapi tidak membatalkan mandi hadas besar. Wallahualam. Sebab syarat nak mandi hadas besar, dia ada syarat dia. Syaratnya ialah keluarnya air mani itu dengan jalan terpancar. Oi kata royakmu sedap, tak sedap tak boleh. Dia kena sedap. Tak sedap tak kira. Tak aci. Dah tanya dia jawab ke? Ada soalan lain? Seorang yang sedang solat ni kan? Ya. Okey, dia sedang lepas tu dia cakap alhamdulillah kan. Apa hukum? Dah terbiasa bagus. Tu kebiasaan yang baik. Jangan dia senawa. Senawa dia sebut alhamdulillah tengah solat. Tengah solat kan? Tidak batal solatnya. Dengan tetapi jika sedang baca Fatihah, Fatihahnya batal. Sebab dah putus mualat. Sebab diiringi perkataan lain selain pada bacaan surah. Bacaan apa? Fatihah. Hendaklah ulang daripada pangkal. Bismillah balik, bukan ulang pada ayat yang tadi. Kena pangkal balik. Kalau tak ulang, batas main dia. Sebab Fatihahnya telah putus. Ya. Tapi kalau dia sedang saja, tak apa. Kalau senawa saja tak perlu ulang. Ulang pada ayat yang dia sangkut tadi. kan sedang akan membela satu baik tak? Tak. Mungkin ada. Sedapnya. Tak, dah dimaafkan. Batuk, senawa, persim boleh. Berdehem saja tak boleh.
Kalau menguap tak boleh keluar suara. Nganga boleh. Makruh. Tutup lah. Nabi suruh tutup. Dan suruh tahan. Jangan menguap ketika solat. Jadi kalau nak menguap juga, ambil satu tangan, gerakkan tu, jaga tahan. Kalau sini kanan lah. Orang kata menguap kena tangan kiri pasal setan. Tak, kanan. Dah laki bakang pula. Betul tertib lah ustaz tu. Ustaz tu mengajar, okey, kalau menguap ni daripada syaitan. Jadi tahan dengan tangan kiri. Dah tangan kiri ni cebok, tak bagus. Belakang. Suka hati lah, boleh yang itu tu. Yang sebenarnya tangan kanan bagus. Berdehem tu ialah pekerjaan yang sengaja dibuat. Dia bukan lumrah. Hanya ayat daripada ayat rukun saja. Fatihah, ayat akhir boleh berdehem. Sebab nak betulkan makhraj. Kalau tak dapat makhraj, tak sah bacaan. Tapi kalau surah tak dapat baca pun sah solat. Jadi surah tak dibenarkan untuk berdehem. Bacaan lain daripada yang fardu, yang rukun tak dibenarkan berdehem. Kalau berdehem, batal sembahyang tu. Kerana membunyikan dua huruf, menempati dua makhraj huruf, ha dengan mim. Sebab tu batal. Waktu surah baca surah tu macam mana? Tak boleh berdehem. Jadi aku sangkut macam mana? Aku imam, sangkut. Dah sangkut tak payahlah baca, rukuk je lah terus. Surah tu kan sunat. Jaga pekerjaan yang membatalkan sembahyang tu wajib. Wajib jumpa sunat. Dahulukannya Itu jawapan dia. Orang ada hutang wajib bayar dia pergi umrah. Umrah hukumnya umrah yang kedua ketiga kan. Hukumnya sunat. Jadi buat pekerjaan sunat, tinggal yang wajib haram. Bayar hutang dulu. Itu yang dapat haji Marlboro. Itu yang dapat umrah tapi tak mabrur. Pasal ada hutang yang wajib tak jelaskan, pergi buat kerja sunat. Dia hutang kawan jiran sebelah. Tak adalah banyak, dalam 300 ya. Dia nak pergi ke Terengganu, kenapa? Piknik. Family punya program. Pergi jalan, pergi balik 500. Hukum pergi itu haram, berdosa. Sebab kewajipan bayar hutang. Pergi piknik harus. Benda harus bertemu dengan wajib. Dahulukannya wajib. Cakap dengan sayang, abang tak boleh pergi, abang ada hutang orang sebelah, abang bayar dulu, minggu depan kita pergi. Tak dapat minggu depan, tahun depan baru ada duit. Tapi orang pandang lekeh kan benda tu. Yang paling best tu dia up dekat Facebook lah. Dia hutang kita ni, dia up kat Facebook, laki bini dia tangkap gambar komen sedap piknik. Hutang kita tak bayar. Ni masalah umat hari ni, dia tak tahu mana nak dahulukan. Wallahu a'lam. Ya. Kalau hutang bertempoh harus. Contohnya kereta, yang ansuran kereta, ansuran rumah, kata tak boleh pergi haji dia. Boleh, harus. Ataupun dia ni memang ada duit dan dia boleh bayar hutang. Kejap lagi balik dari piknik, dia pergi bayar hutang. Boleh. Ini hanya duit inilah pergi piknik, duit inilah boleh bayar hutang. Pilih antara dua. Wajib pilih bayar hutang. Wallahu a'lam. Ya. Dia hanya batal sembahyang sahaja. Tak batal wudu. Makan tak batal wudu. Cium rambut isteri tak batal wudu. Belai kuku isteri tak batal wudu. Tak ada kerja belai. Dah. Satu. Keluar balik. Tapi malam tu dia tak bersama. Okey, maksudnya dia tengah sembahyang keluar air. Tapi air itulah air mandian atau air basuhan. Baik, air basuhan tu keluar daripada had luar faraj. Mana had luar ni bila dia menyangkung, itulah had luar. Dia terbuka kan? Yang terbuka tu had luar.
Jadi dia akan ada air, kemungkinan ada air. Jadi dia solat keluar itu, tak batal sembahyang, tak batal wuduk. Dia kalau daripada dalam yang diiktibarkan batin dia, kalau keluar baru batal. Batal wuduk, tak batal sembahyang. Tak batal wuduk, batal lah sembahyang. Tapi tak perlu angkat mandi wajib, tak perlu. Wallahu a'lam ya. Lain? Ya. Pernah dengar? Menyuci najis gunakan sabun taharah. Baiklah, hukumnya harus. Sabun tu dia sabun Saya pernah dengar tapi tak pernah guna. Oh, maksudnya najis mughalazah. Okey, hukum dia harus. Cara cuci dia, okey, pertama hilangkan air najis. Najis tai andi tu buang. Ambil sabun taharah tu, letak dekat dia atau campur dengan air. Tapi dia takkan nampak pasirnya. Tapi keruhkan dia. Keruhkan dia akan larut. Keruhkan tu, jadi nak larut air banyak secawan boleh. Dia pakai gayung besar, habis satu sabun dia. Kan? Jadi dah secawan, lalukan atas dia. Kemudian baru 6 kali dengan air mutlak. Boleh pakai. Tak ada masalah. Dia ada bau tak sabun taharah tu? Tak ada dia. Oh. Tapi dia adalah macam konsep kentulan sabun mandi. Kan yang kita sabun mandi kita gosok tangan baru dia ada buih-buih. Kalau dia jenis macam tu bagaimana kita nak cuci, kena buat larut air ke atau kena larut air juga. Boleh dua kaedah, tapi yang penting mesti campuran dengan air mutlak. Jadi dia akan ada air untuk yang dikatakan ada air tu baru boleh. Kena ada keruhnya. Keruhnya tu kena ada. Kalau tak ada keruhnya, semata-mata air dah macam sabun kosong je, tak boleh. Dia mesti ada keruhnya lah. Nak kata bersebati air tanah tadi tu. Lain? Wallahu a'lam bishawab. Dah 11.30. Alhamdulillah, Allah menawwir qulubana bi nurikal hidayah. Kama nawarta ala syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.